Sumpah hari ni aku penat gila weh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to my channel. Siapa yang baru masuk dalam channel aku, my name is Syafiqah. You can call me Syafiqah, Ika, Fika, Pika or whatever you want. Okay, hari ni aku akan cerita pasal satu kisah teman lelaki psycho, which is seorang wanita yang dihedap oleh bekas teman lelakinya sehingga meragut nyawa dia. Sumpah hari ni aku penat gila weh. Tapi tak apalah, sebab nak cerita dekat korang kan. Punya pasal aku buatlah video. Tu pun ada yang dah tanya, bila nak buat video, Okay, aku buat video. Jom kita start. Pada bulan Januari 1999, seorang pelajar universiti yang bernama Shiori Ino yang berusia 21 tahun mula berkenalan dengan Kazuhito Komatsu yang berumur 26 tahun. Dalam tempoh fasa berkenalan tersebut, Kazuhito ni dia tipu Shiori. Dia melakukan pembohongan terhadap Shiori yang mengatakan bahawa dia ni usahawan berjaya, usahawan terkenal yang menjalankan beberapa perusahaan bisnes besar. Contohnya macam hartanah dan jualan kereta. Pada hakikat sebenar, Kazuhito ni merupakan tauke rumah urut yang dimiliki dengan adiknya, iaitu Takeshi. Okey, maksudnya dia tipu Shiori ni dengan katakan dia usahawan muda pada usia 23 tahun dulu, dengan melakukan bisnes hartanah seperti jual kereta. Dia tipulah, tak tahulah kenapa dia tipu kan. Mungkin dia nak nampak dia kaya ke, aku tak tahu. Padahal dia tu toke rumah urut dengan adiknya Takeshi. So maknanya adik dia tu business partner dia lah. So dalam fasa berkenal tu, Kazuhito ni pun mula suka dekat Shiori. Selepas suka, diorang pun akhirnya keluar bersama. Pada mulanya, Kazuhito ni mula menghadiahkan Shiori dengan beg tangan, pakaian-pakaian berjenama. Apa yang korang kena tahu, Kazuhito ni menghadiahkan Shiori barang-barang tersebut di khalayak ramai. Maksudnya ramai orang, lepas tu tiba-tiba dia hadiahkan. Nah, kalau aku suka kan, orang yang kita sayang, orang yang sayang kat kita hadiahkan, aku terima je lah kan. Tapi Shiori ni lain. Perkara tersebut ternyata tak disenangi oleh Shiori. Dia tak suka Kazuhito memberikan hadiah di khalayak ramai. Kira macam attention seeker lah. Dia tak suka. Sedangkan Shiori dia tak minta apa-apa pun dekat si Kazuhito ni. Walau bagaimanapun, Shiori tetap menerima dengan hati terbuka walaupun dengan paksaan Kazuhito sendiri. Untuk pengetahuan korang, Shiori ni dilayan dengan buruk semasa dalam perhubungan mereka. So makna kata Kazuhito ni bukan seorang lelaki yang baik lah. Hubungan toksik tersebut tidak bertahan lama selepas Shiori membuat keputusan untuk putus dengan Kazuhito. Kazuhito yang enggan menerimanya pun agar Shiori kembali ke pangkuannya. Namun Shiori menolak. Disebabkan berasa amat marah, Kazuhito mula bertindak untuk mengajak lagi beberapa orang rakannya bagi mengendap dan mengganggu Shiori secara berterusan, sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Bukan Shiori saja yang kena ganggu dengan Kazuhito dan rakan-rakannya, malah sekeluarga Shiori pun turut sama terkena gangguan oleh Kazuhito dan rakan-rakannya. Selama berbulan-bulan, mereka sekeluarga menerima panggilan telefon bernada ugutan daripada Kazuhito. Malah keluarga Shiori turut dimalukan dengan edaran surat dan poster yang berbau fitnah yang telah disebarkan oleh Kazuhito dan rakan-rakannya. Jenis tak boleh nak move on. Kau angkut-angkut sekali dengan family belah bekas awet kau, bekas ex-girlfriend kau. Apalah. Tidak tahan diganggu, Shiori pun terus membuat laporan polis bersama kedua ibu bapanya. Bukan sekali dua Shiori turun ke balai polis Saitama Prefecture, tetapi berkali-kali. Maksudnya dia dah buat banyak laporan dah tentang Kazuhito ni.
Laporan yang dibuat pula bukan sekadar tangan kosong, tapi sekali dengan bukti-bukti seperti rakaman suara sewaktu insiden gangguan berlaku. Malangnya bukti tu dianggap perkara remeh, sekadar bukti remeh oleh pihak polis. Lagi malang bila tiada sebarang siasatan susulan yang dijalankan. Lebih menyakitkan hati Shiori, dia pula dipersalahkan akibat menerima hadiah daripada Kazuhito. Terima hadiah pun jadi masalah. Pihak polis yang dilihat sengaja enggan untuk tidak menangani kes ini menjadi punca utama Shiori sekeluarga hidup dalam ketakutan. Selepas Shiori pulangkan balik semua hadiah yang Kazuhito hadiahkan dekat dia melalui perkhidmatan pos, Kazuhito dan Takeshi iaitu adiknya mengupah seorang pembunuh upahan yang bernama Yoshifumi Kubota untuk membunuh Shiori. Yoshifumi yang bersetuju kemudian mengajak lagi 2 orang rakannya iaitu yang bernama Akira Kawakami dan Yoshitaka Ito untuk melakukan pembunuhan tersebut. Hinggalah 26 Oktober tahun 1999, Shiori telah meninggalkan rumahnya untuk pergi ke stesen api. Stesen api apa? Stesen kereta api. Dia menaiki basikal. Tanpa Shiori sedari, dia diperhatikan oleh Akira yang kemudiannya memberitahu kepada Yoshitaka. Maksudnya, dia tak sedar yang dia diikuti oleh Akira, iaitu rakan turut serta Yoshifumi tadi, iaitu pembunuh upahan tu. So yang Akira ni pun bagi tahu kepada Yoshitaka, bagi tahu mengenai keberadaan Shiori waktu tu. Yoshitaka seterusnya menuju ke stesen kereta api bersama Kazuhito. Sampai je mereka di stesen kereta api waktu tu, Kazuhito bertindak melulu dan terus menikam Shiori tepat pada jantungnya. Maknanya dia sampai-sampai dia terus tikam jantung Shiori ni. Shiori yang cedera parah terus dikejarkan di hospital sebelum dia disahkan meninggal dunia. Selepas kematian Shiori, pihak polis mula menggelabah telah menyiarkan maklumat palsu. Ini termasuklah kononnya Shiori ni seorang mata duitan dan perempuan eskort. Apalah, pihak polis sanggup buat macam tu? Ya Allah. Maknanya dia tak sebelahkan si Shiroi. Mungkin dia ingat Shiroi ni mata duitan, gold digger, so memang patut pun kau dapat macam tu. So dia sebarkanlah benda lah tu dekat seluruh bandar-bandar. Sementara itu, Kazuhito dan suspek yang terlibat langsung tidak tertangkap. Perkara ini mendorong seorang wartawan yang bernama Kiyoshi Shimizu yang mengikuti perkembangan kes. Shiori telah bertindak untuk menjalankan penyiasatannya sendiri. Laporan siasatan Kiyoshi yang lengkap dengan maklumat awal hingga akhir kes termasuk foto mengendap Shiori telah disiarkan di dalam majalah sekaligus membawa kepada penangkapan Takeshi, Yoshifumi, Akira dan Yoshitaka. So mana Kazuhito? Kazuhito yang sempat melarikan diri pula ditemui di dalam sebuah tasik akibat bunuh diri. Menerusi nota tertulis yang ditinggalkan oleh Kazuhito, dia kata dia memang berniat untuk bunuh diri selepas dia bunuh Shiori. Pihak polis Saitama telah dikecam dan dikritik oleh ramai pihak. Gila aku keluarkan kenyataan palsu, kata Shiori gold digger, mata duitan. Manalah orang tak bengang bila dah selidik betul-betul, dah dapat bukti yang kukuh mengatakan Shiori tu sebenarnya kena mengendap oleh bekas teman lakinya. Bekas teman lakinya pula kepala gila, sanggup bunuh bekas teman wanitanya. Malah orang ramai kecam. Seterusnya, ketua polis yang terbabit memberi respon dengan memohon maaf terhadap keluarga Shiori. Selepas siasatan dalaman dibuat, seramai 3 polis Saitama telah dipecat, manakala 6 orang lagi dikenakan tindakan disiplin. Padan muka kau. Pihak polis Saitama juga turut diperintahkan untuk membayar sejumlah wang pampasan kepada keluarga Shiori yang pada sebelumnya memfailkan saman.
Biarpun keputusan saman tersebut berpihak kepada keluarga Shiori, namun pihak mahkamah masih menafikan terdapat kecuaian oleh pihak polis dalam menyiasat kes Shiori tersebut. Akibat kes ini juga, kerajaan Jepun akhirnya meluluskan Undang-Undang Anti-Stalker Act pada tahun 2000. Berkenaan dengan pembunuh Shiori, Yoshifumi telah dijatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun. Akira dan Yoshitaka pula dipenjarakan selama 15 tahun, manakala Takeshi dipenjarakan seumur hidup, iaitu Takeshi ni adik kepada Kazuhito tadilah. Kiyoshi yang dianggap perwira sebenar dalam menegakkan keadilan untuk Shiori telah menerima anugerah dalam Japan Reporting Award. Maksudnya Kiyoshi Shimizu tu ialah seorang wartawan yang menegakkan keadilan untuk mangsa yang bernama Shiori. So dia wartawan dia bukan peguam ke penyiasat ke apa ke, dia cuma wartawan saja. Dan disebabkan dia juga kes ini selesai dan keluarga Shiori pun dapat wang pampasan daripada tuntutan saman yang dikeluarkan oleh keluarga Shiori. Walaupun keluarga Shiori dapat wang pampasan tersebut, tapi tak dapat untuk kembalikan detik-detik manis bersama Shiori. So keluarga mereka turut berduka atas kehilangan anaknya, iaitu Shiori Ino. So itu saja pada hari ini. Nasihat aku kepada sesiapa yang tengah hangat bercinta, yang masih nak bercinta, masih dalam perkenalan untuk mengenal sesama sendiri, pasangan korang. Once dah putus, putuslah cara elok-elok. Minta cara elok-elok. Tak naklah buat macam ni dekat orang lain. Tak elok. Dah putus tu, putus je lah. Carilah jodoh lain. Banyak lagi bunga dekat dalam dunia ni. Banyak lagi kumbang kat dalam dunia ni. Tinggal pilih je. Memanglah takkan sama. Tapi itulah namanya bukan jodoh. Betul? Yang pasal barang-barang berharga, contoh macam dia hadiahkan si Shiori tadi dengan barang dan beg berjenama kan. Macam baju beg berjenama. Kalau tak kahwin, tak payahlah hadiahkan. Tu je cerita dia. Kalau rasa mahal, tak payah hadiahkan. Membazir je. Tapi tak salah kalau kau nak menghargai seseorang tu dengan memberi hadiah. Betul. Tapi dah putus, aku nak balik ni. Aku nak ni balik. Janganlah macam tu. Kau dah bagi-bagi je lah. Kalau dah ikhlas, betul tak? Kalau kau bagi, kau minta balik, tu bukan ikhlas namanya. Tu buruk siku. Dah lah buruk siku pula. Tak dah, sorry. Aku penat gila hari ni. Serius, aku mental breakdown gila. So itu saja pada hari ini. Jangan lupa kita akan berjumpa di next video. Next video pun aku akan cerita pasal kriminal juga. So, Assalamualaikum. Bye. Belah macam tu je. Nanti. Tekan like and subscribe. Baru boleh pergi. Okay, bye.